nak kaya 1000 daya. Minggu lepas FB Live, minggu ni kita balik pada IG. Kita buat sekejap je ni. Jadi minggu ni punya tajuk, elak beli barangan remeh. Jadi sebelum kita teruskan, kita berkati sesi kita dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi alhamdulillah bersama kita penulis buku Kaya Seribu Daya, Puan Marlia Ramli. Jadi minggu ni kita nak sembang tentang elak beli barangan remeh. Jadi Puan, macam biasa saya nak tahulah, dalam buku ni kenapa Puan masukkan bab ni untuk orang cakap salah satulah dalam poin buku Nak Kaya Seribu Daya sebagai mukadimah. Bismillah Puan. Bismillahirrahmanirrahim. So sebenarnya saya masukkan tentang pembelian barangan remeh ni disebabkan ramai kita berlaku wang bocor bukan disebabkan benda-benda besar. Bukan sebab perbelanjaan besar. Kalau sekali kita spend RM5,000, RM10,000, kita tahu duit kita pergi mana. Tetapi pembelian remeh, benda-benda kecil yang kita mahu tetapi kita tidak perlu. Yang ini yang selalu membuatkan wang kita bocor. Contoh makanan ringan untuk anak yang tidak berkhasiat. Pakaian-pakaian yang dah berlambak. Kalau boleh tudung tu, kalau kawan wanita nak semua 12 color. Biru saja 5 jenis, 6 jenis. Tuan Amir. So jadi ini adalah contoh pembelian-pembelian remeh yang mana sebenarnya kita mahu tetapi kita tidak perlu. Itu yang kita kata berbelanja cara mengikut nafsu tu. Kalau dalam agama ni pun kita tak digalakkan berbelanja ikut nafsu kan. So jadi saya letakkan tajuk antara pembelian-pembelian remeh ni untuk kita belajar bahawa kadang-kadang kecuaian kita berbelanja yang RM2-3 ni tapi berulang dan kerap, itu akan menyebabkan wang kita bocor tanpa sedar. Alright? Itu dia. Dia sebab apa yang saya tertarik dalam bab ni, sebab selalu susah orang nak mengaku benda ni. Lagi-lagi wanita lah. Bila Puan cakap, kebanyakan wanita gemar membeli barangan remeh. Jadi saya sebagai lelaki, jadi saya sebenarnya tertanya jugalah macam Puan cakap tu. Contoh macam, yelah benda-benda remeh yang saya pun tak tahu apa benda yang dimasukkan oleh Puan tu. Jadi Puan tinggallah contoh-contoh apa sebab yang Puan keluarkan statement macam tu. Perempuan suka beli barang. Saya pun perempuan, saya faham lah. Sebab perempuan ni dia naluri dia, empati dia tinggi tau. Kadang-kadang kita pergi pasar raya, kita nak spend benda-benda penting, tapi kita pergi beli cekak anak yang dah ada dah 2-3 cekak dah dekat rumah pun kita beli lagi. Bukan untuk diri tau. Kadang-kadang untuk kita tengok blender mak kita tu masih boleh guna pun kita kata tak apalah, belilah warna lagi cantik, beli lagi satu. So jadi wanita ni dia punya kelemahan adalah emosi dia dalam berbelanja selalunya. So jadi cara untuk menyelamatkan kewangan adalah salah satunya adalah suruh suami yang pergi shopping. Nak beli barang dapur biar suami. Orang lelaki memang sangat pandai jual shopping ni. Cik Amir, dia tulis senarai 5, dia bawa balik 5 atau 3 je. Dia tak akan bawa balik 6, dia tak akan bawa balik 10. Kalau orang perempuan dia tulis 5, dia bawa balik 15 secara amnya lah. Dia bukan tentang jantina, dia tentang tabiat dan sikap lah sebenarnya. Tapi saya nak cerita, kalau sebagai wanita saya sendiri pun empati tinggi. Kalau nak berbelanja saya satu ingat, belilah lebih sikit, simpanlah kod-kod nanti dah tak jual ke dah tak ada. Kita jadi fear for the unknown. Kita takut benda-benda kita pun tak tahu kita takut apa kan. So, jadi itu yang kadang berlaku. Kemungkinan membuatkan wang kita bocor. RM2-3, tapi kerap dan berulang dia boleh jadi beratus-ratus ringgit sebulan. Yang mana kita boleh buat benda lain. Contoh kalau kita boleh jimat RM3 sehari, kita dapat 100. Sebulan sekali kita boleh menabung emas sebenarnya. Tapi disebabkan kita terbelanja ke arah-arah benda-benda yang tidak penting, remeh dan kecil inilah. Kadang-kadang makanan yang tak berhabun. Alright. So jadi benda-benda macam ni yang kita kena tengok dan berhati-hati. Kalau tulis-tulis balik setahun boleh jadi beribu-ribu ringgit. So jadi ribu-ribu ringgit ni sebenarnya kita dah terlepas banyak peluang. Setiap kali kita berbelanja, kekayaan kita adalah kita bagi ke orang. Kita bagi orang lain kaya. Bukan kekayaan ni yang dibelanjakan tu, kita bagi orang lain kaya. Kita bagi pasar raya kaya, peniaga kaya. Kita tak kaya-kaya. Kita saving pun tak ada. Itulah kenapa saya letakkan tajuk ni untuk create that awareness supaya berhati-hati adalah sikap yang baik dalam menguruskan kewangan, insya-Allah. Ayat Puan tu buat saya ingat satu ayat. Orang cakap lebih baik menyesal beli
daripada menyesal tak beli. Jadi Ha, betul. Dia jadi lebih. kalau Dia kalau boleh puan kongsi apa pendapat puan lah tentang ayat ni, sebab saya pun kadang macam tu juga walaupun lelaki kan. betul. Betul. Lebih baik menyesal beli daripada menyesal tak beli. Daripada silap tak beli. Ha, Ya, dia ya. Kadang saya pergi, ha. ya, ya. Saya kadang pergi travel, kawan-kawan saya tengok dia beli magnet kan banyak. Sampai 20, 30. Saya tanya nak buat apa? Nak lekat dekat peti ais. Dia kata tak. Dia nak bagi kat kawan. Lepas tu dah COVID, tak berjumpa kawan. Tak bagi-bagi pun, lama-lama dah outdated item tu dah dalam store. Saya berpendapat untuk kita jaga kewangan lebih baik silap tak beli daripada silap beli. Silap tak beli, kita boleh beli lagi. Sekarang di zaman online tu Amir. Kalau kita tak beli, kita balik. Contoh sekarang saya dekat Sabah, saya tak beli. Dan saya balik ke Semenanjung, menyesal lah tak beli. Tak apa, sekarang dah ada sistem online. Kita boleh beli secara online. Baik silap tak beli daripada silap beli. Alright? Itu dia, kena betulkan ayat tadi. Jangan lagi guna perkataan menyesal tak beli silap tak beli. Orang cakap, okey, itu kena faham betul tu. Okey Puan. Jadi seterusnya saya nak tanya, kalau boleh lah, nak keluarkan duit daripada poket kita ni, dia sebenarnya kalau dalam buku ni pun ada checklist. Checklist awak cakap, beberapa soalan kita kena tanya diri kita sendiri. Apa dia kalau boleh Puan kongsikan, sebelum mengeluarkan wang daripada poket kita, soalan apa yang perlu kita tanya pada diri kita? Boleh kongsikan Puan? Okay. So dalam buku Nak Kaya Seribu Daya memang saya share banyak lah cara-cara kita nak tanya soalan-soalan atau checklist sebelum kita membuat pembelian. Antaranya yang paling penting adalah adakah saya perlu atau saya cuma mahu perkara-perkara tersebut. Ini kita nak kena tahu perlu ke mahu. Kalau mahu mungkin tak perlu. Alright. So ataupun perkara tu boleh tak kita tangguhkan sekejap. Kalau kita tangguh 2 hari berlaku apa? Kita tangguh 2 bulan berlaku apa? Tangguh 2 tahun hidup lagi tak beli. Then tak apa. Sebolehnya kita cuba usaha untuk tangguhkan. Kalau tangguh boleh meninggal tak? Kalau tangguh boleh menyebabkan dosa besar tak? Kalau tangguh boleh menyebabkan kita tak tidur lena ke? Kalaulah tangguh tu sehingga kita rasa menyusahkan kehidupan kita, belilah. Tapi kalau kita rasa tangguh pun okey je hidup kita sama, boleh je guna blender sama, boleh je memandu kereta yang sama, tangguhlah. Tangguh selagi kita boleh tangguh. So ada banyak checklist dalam Nak Kaya Seribu Daya. Saya tak boleh nak share banyak sangat, nanti panjang sesi 15 minit. So jadi boleh dapatkan buku untuk dapatkan checklist apa yang kita perlu tanya diri sebelum kita buat pembelian. Sebarang pembelian melebihi 4 angka, contoh RM1,000, kalau boleh dapatkan pendapat kedua. Dapatkan pendapat pasangan. Betul ke abang perlu beli ni sayang? Tanya isteri. Ataupun isteri tanya suami. Betul ke abang sayang perlu beli benda ni? Kalau pasangan kita kata tengok dululah tak perlu lagi kot. Kita jangan nak bantah. Kita tunggu sekejap. Setangguh selagi boleh. Manalah tahu benar-benar sebenarnya itu adalah keinginan bukan keperluan. Alright? Jadi soalan tadi bila Puan cakap tanya pihak kedua tu, katalah orang tu single lah, dia tak ada suami kan, dia tak ada isteri. Single. Jadi orang yang reliable lah, orang yang sebenarnya patut kita tanya ni orang yang macam mana ni. Sebab kalau salah tanya orang tu, takut orang tu memang suka beli je tak apa, nanti kau nyesal. Jadi orang yang macam mana ni sebenarnya? Dan sebab bila kita meminta nasihat percuma, kita tak boleh demand lah. Dia kena bagi nasihat yang eksklusif, yang mahal, yang bernilai. Tidak semestinya. Nasihat percuma ni maksudnya boleh bagi nasihat yang menambah nilai atau mengurangkan nilai dalam hidup kita. Maka saya selalu cakap dekat rakan-rakan sekeliling kita, dapatkan nasihat orang yang lebih berilmu daripada kita. Kalau contoh kita nak belajar agama, kita belajar dari orang yang lebih ahli tentang agama daripada kita. Kalau kita nak belajar tentang kewangan, kita kena tanya orang yang lebih faham kewangan daripada kita. Kita tak boleh tanya orang yang setiap kali gaji tak cukup buat personal loan. Saya cukup anti personal loan tu Amir. Bukan apa tau. Kalau saya beli hutang kereta, saya dapat kereta. Saya buat hutang rumah, saya dapat rumah. Tapi saya buat hutang personal loan, saya dapat apa? Saya guna duit tu tak tahu ke mana. Kebanyakan macam tu. Ada orang dia guna untuk investment betul. Tapi mostly kita buat personal loan ni, kita buat loan, kita hutang tapi kita tak nampak benda tu. So jadi untuk mendapatkan nasihat, dapatkanlah nasihat sentiasa orang yang lebih berilmu daripada kita. Sebab nasihat percuma semua orang boleh bagi. Cuma nasihat ini sama ada menambah nilai kebaikan dalam hidup ataupun mengurangkan nilai di dalam hidup kita. Alright? Okay.
So dia kena tanya orang yang ahli lah tadi Puan cakap. Jangan salah tanya orang. Okey Puan, sebagai penutup Tuan Amir macam terlekat-lekat pula. Puan simpul, dia sangkut-sangkut sikit Ha. Kita sampai pada kesimpulan Puan. Kesimpulan topik elak beli barangan remeh. Bismillah Puan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. So kesimpulannya saya nak pesan buat tuan-puan dan saya sendiri. Sebelum kita buat pembelian tu kita kena ingatkan diri kita ni manusia, kita takut keputusan kita berlandaskan nafsu berbanding keperluan yang sebenar. So jadi of course kita kena ada disiplin dalam mengaturkan kewangan. Sebab itu dalam portion kewangan kita ada portion dana cemas, kita ada portion untuk sampah. Sampah ni maksud kegunaan benda-benda yang hiburan lah orang kata yang tidak menambah kekayaan bulanan kita. Kita ada portion. So sebolehnya bila kita ada portion ni kita cuba untuk paksakan diri disiplin supaya kita tidak terguna duit kita. Sebab setiap kali kita guna duit kita hari ini bermaksud kita sedang menggunakan duit persaraan kita. Setiap sen yang kita terima hari ini sebenarnya adalah duit persaraan kita Tuan Amir. Sama ada kita nak guna sekarang atau kita nak simpan guna di masa depan. Ada orang dia kata, buat apa nanti buat dia meninggal semua bersara rugi. Waris yang kaya, kita tak kaya. Subhanallah. Saya selalu cakap, lebih baik kita tinggalkan waris yang sedikit berharta daripada waris yang meminta-minta. Sebab itu kita kawal kewangan kita. Sebab kita marhin, kita bukan anak raja, kita bukan anak menteri. So jadi disebabkan kita orang biasa-biasa, setiap inci dan sen aturan kewangan kita perlu uruskan secara berhemah. Berhemah ni bukan kedekut. Kita tetap bayar zakat. Kita tetap ada allocation sedekah. Tapi berhemah bermaksud kita berhati-hati supaya tak termasuk dalam perangkap syaitan ni. Terguna bazir dengan bisikan-bisikan kata alah belilah RM5, RM5 ulang 10 kali dan RM5.60 ulang 100 kali. Jadi RM5.600, RM5.6,000. Sebenarnya kita dah terlepas banyak peluang pelaburan lain. Setiap duit yang kita belanja, satu duit persaraan kita, nombor dua adalah duit untuk sepatutnya kita mendedahkan peluang-peluang pelaburan dan juga perniagaan yang boleh mengembangkan kekayaan kita, insya-Allah. Itu dia. Saya sebelum baca buku Puan ni, saya punya ayat pada diri saya, apa-apa pasal orang cakap jual beli ni lah, belanja ni saya cakap keputusan atas kemampuan. Itu untuk saya lah. Tapi bila baca buku Puan ni, saya nampak poin nombor 2 tu lah. Nombor 1 tadi Puan cakap, perlukah saya beli? Yang kedua, mampukah saya beli? Dia ada 7 poin. So siapa-siapa nak tahu 7 poin tahu apa? Kena belilah buku ni. Nak kaya seribu daya. Sama ada beli daripada Puan Malia atau beli daripada kami. Sebab buku ni memang murah. Sangat-sangat berbaloi dengan orang cakap pengalaman Puan Malia. Dia compile jadi satu buku. Ahli lah kena cakap tadi tu. Jadi di malam ni, jadi untuk yang akan datang kita nak sembang tentang pilihan gaya hidup. Ni pun sedap juga ni gaya hidup ni. Sebab ayat biasa kita biar papa asal bergaya. Jadi betul sebenarnya. Bahaya. Itu bahaya tu. Jadi nak tahu lebih lanjut, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Dan sesi ni siapa-siapa tak sempat lihat, kita boleh tengok dekat IGTV. Jadi Puan, sekian terima kasih. Kita tangguh kita punya sesi dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi Tuan Amir. Terima kasih. Assalamualaikum.